Kematian itu adalah satu kepastian. Setiap yang hidup pasti merasai mati. Namun ada beberapa orang yang meninggal dunia dengan penuh tanda tanya. Mereka meninggalkan orang tersayang dengan memberi hint terakhir, seolah-olah sudah mengetahui ajal akan menjemput mereka. Adakah ini takdir atau kebetulan? Wanita yang hamil 5 bulan antara 4 mangsa kemalangan maut membabitkan 2 kenderaan di kilometer 31 Jalan Kuala Terengganu Setiu berhampiran Kampung Pakuh Jaya, Kuala Nerus pada 25 Mei 2019. Dalam kemalangan jam 9.20 pagi itu, Siti Nur Sahila Asla 26 tahun dan suaminya Hafiz Muhammad Ibrahim 29 tahun yang menaiki proton wira aerobik meninggal dunia di tempat kejadian akibat parah pada badannya. Dua lagi terkorban pemandu kenderaan lain Anwar Said 59 tahun dan isterinya Cik Kasliza Cik Hussein 53 tahun sementara anak mereka Nurul Nadirah 13 tahun cedera di muka dan kaki dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Difahamkan ketika kejadian Siti Nur Sahila dan Hafiz dalam perjalanan dari Kelantan menuju ke Kuala Nerus selepas balik dari kampung di Fedah Cikulima Gua Musang, manakala Anwar dan keluarganya pula dalam perjalanan dari Dungun ke Besut menziarahi sepupu yang meninggal dunia. Bagaimanapun, sebaik tiba di tempat kejadian, kereta dipandu Anwar dikatakan bertembung dengan proton wira aerobik dipandu Hafiz dari arah bertentangan. Pihak polis mengesahkan pertembungan itu menyebabkan semua mangsa meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut ahli keluarga Siti Nur Sahila Asla dan suaminya Hafiz Muhammad Ibrahim, seolah-olah tahu ajal mereka akan tiba apabila masing-masing sudah membuat persiapan Aidilfitri untuk ahli keluarga mereka. Mereka sempat membeli pakaian raya untuk ibu, ayah dan adik lelaki yang juga kurang upaya. Malah, Hafiz yang bekerja sebagai mekanik juga sudah membeli pakaian raya untuk ibunya Esa Abbas 65 tahun dan bapanya Ibrahim Hashim 65 tahun sebelum pulang ke kampung isterinya. Ibu kepada Siti Nur Sahila, Saripah Muhammad 53 tahun berkata, dia tidak menyangka pagi kejadian adalah kali terakhir dia melihat anak dan menantunya sebelum dikejutkan dengan kemalangan itu kira-kira 10 pagi. Tambahnya lagi, dia terkelai kerana hajat anak dan menantu untuk bergelar ibu bapa tidak kesampaian. Sementara itu, bapa kepada Muhammad Hafiz, Ibrahim berkata dia reda dengan pemergian mengejut anak dan menantunya pada Ramadan yang mulia itu. Kedua-dua arwah ini tinggal bersamanya kerana menjaganya yang mempunyai pelbagai penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang. Ibu kepada Siti Nur Sahila Asla, Saripah Muhammad rebah ketika bacaan talqin anak dan menantunya di tanah perkuburan Islam Kampung Padang Nenas di Kuala Nerus. Saripah yang dalam keadaan lemah dipegang ahli keluarganya ketika menyiram pusara pasangan berkenaan. Selain itu, ibu kepada Hafiz Muhammad Ibrahim, Esa Abbas, turut dibantu ahli keluarga menyiram pusara anak dan menantunya. Suasana pilu mengiringi pemergian pasangan suami isteri itu. Lebih 200 hadir memberi penghormatan terakhir buat pasangan suami isteri termasuk ahli keluarga, rakan dan penduduk kampung. Al-Fatihah buat Nik Rimi. Demikian status aplikasi WeChat Nik Rimi Ikhman Nik Muhammad Faizul 14 tahun yang dikemas kini sebelum meninggal dunia akibat terbabit dalam kemalangan di kilometer 6.8 Jalan Macang Pasir Putih. Dalam kejadian jam 4 petang itu, Nik Rimi yang menunggang motosikal berseorangan bertembung dengan sebuah motosikal lain ketika cuba memotong sebuah lori. Akibat kemalangan itu, Nik Rimi meninggal dunia di Hospital Macang selepas mengalami pendarahan organ dalaman. Ibu arwah Nur Suzila Muhammad Nur 43 tahun berkata, dia menyedari anak keempat daripada 6 beradik itu ada mengemas kini status pada aplikasi WeChat dan hanya menyedari perkara berkenaan selepas dimaklumkan oleh salah seorang anaknya yang lain. Dia hanya mampu menitiskan air mata membaca status itu kerana masih berat untuk menerima pemergiannya, seolah-olah arwah anaknya itu mengetahui akan meninggalkan keluarga buat selama-lamanya. Jika dilihat pada komen rakannya, ada yang mengucapkan Al-Fatihah kerana menyangka statusnya itu adalah gurauan. Menurut Suzila, arwah seorang yang suka berdikari, ceria dan aktif. Namun sejak kebelakangan ini menunjukkan perubahan termasuk mengambil berat terhadap adik-adiknya, termasuk berpesan meminta mereka jangan tinggal mengaji Al-Quran. Sementara itu, pemangku Ketua Polis Daerah Macang Deputi Superintendent Loh Lian Lei berkata, siasatan awal mendapati setibanya di tempat kejadian, mangsa yang datang dari arah Pasir Putih menghala ke Macang dipercayai cuba memotong sebuah lori dari arah sama. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa bertembung dengan
dengan motosikal lain yang ditunggang seorang lelaki berusia 33 tahun dan pemboncengnya seorang wanita berusia 53 tahun dari arah bertentangan. Kemalangan menyebabkan mangsa meninggal dunia di Hospital Machang, manakala penunggang dan pembonceng sebuah lagi motosikal mengalami kecederaan ringan dan dirawat di hospital yang sama. Seorang pelajar tingkatan 5 maut dalam kemalangan jalan raya di kilometer 67, Jalan Muar Segamat berhampiran persimpangan lampu isyarat menghala masuk ke Universiti Teknologi Mara UiTM Segamat pada 11 Mac 2021. Mangsa Jamal Farhan Jaafar 17 tahun maut dalam kejadian kira-kira pukul 5.50 petang disahkan meninggal dunia di tempat kejadian selepas motosikal Honda 250 ditungganginya bertembung dengan sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Menurut rakan sekelas Siti Nurfahana Zulkifli, mangsa sejak kebelakangan ini kerap menghantar pesanan ringkas di grup WhatsApp meminta dihalalkan makan minum beberapa hari sebelum nahas. Ketika Jamal menghantar WhatsApp meminta maaf, dia juga menyebut bukan hendak mati kepada semua rakan yang ada. Mereka ingatkan dia sekadar bergurau dan tidak sangka itu petanda dia akan pergi meninggalkan mereka buat selama-lamanya. Ada antara mereka yang balas mesej itu dengan membuat lawak dan dia membalas kembali dengan mesej ceria. Pesanan ringkas oleh Jamal dan kejadian kemalangannya itu mula tular di media sosial rakan-rakan sekolahnya sejak pukul 6.15 petang. Jamal yang merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan Seri Kenangan Batu Anam Segamat adalah ketua kelas kepada 23 pelajar, menjadi penghibur dalam kalangan rakan-rakannya setiap kali waktu rehat dan kini pemergiannya amat dirasai. Dia selalu berpesan kepada mereka supaya mematuhi peraturan jalan raya serta menjaga nama baik sekolah dengan belajar bersungguh-sungguh selain menghormati guru dan ibu bapa. Mereka juga baru sahaja meraihkan ulang tahun kelahiran Jamal pada 28 Februari lalu secara dalam talian, walaupun hari lahirnya sepatutnya diraihkan setiap 4 tahun sekali kerana dilahirkan pada tahun lompat 29 Februari 2004. Kali terakhir mereka bertemu adalah pada November tahun 2020. Jenazah selamat dikebumikan di tanah wakaf perkuburan Islam Paya Luas di Batu Anam sebelum waktu Zuhur. Kejadian malang ini berlaku pada 28 November 2022. Muhammad Haziq dan 3 lagi rakan dalam perjalanan ke Stadium Sultan Iskandar Puteri untuk menonton perlawanan bola sepak. Mereka mendapat 5 keping tiket untuk menonton bola sepak, namun hanya pergi berempat kerana seorang lagi rakan tidak dapat ikut serta. Dalam kejadian kemalangan pada pukul 4.29 petang itu, Muhammad Haziq dan 2 rakannya maut, manakala seorang lagi cedera selepas kereta jenis Protowira dinaiki mereka terlibat nahas dengan sebuah van di kilometer 15 Jalan Keluang Tek Wahing. 2 lagi mangsa yang maut ialah Muhammad Khairil Rosli 17 tahun dan Arifuddin Khairum Abdul Ghaffar 21 tahun. Muhammad Haziq Kamarul Azhar 17 tahun pula cedera. Ketua Polis Daerah Keluang Asisten Komisioner Bahrain Muhammad Noh berkata, Muhammad Haziq dan Muhammad Khairil maut di lokasi kejadian akibat tersepit. Kejadian berlaku apabila kereta Protowira dinaiki 4 sekawan itu bertembung dengan van dari arah bertentangan. 4 beranak yang menaiki van tersebut turut cedera. Muhammad Haziq Haikal menunjukkan perubahan sikap seolah-olah tahu dia akan pergi selama-lamanya. Perkara itu dimaklumkan bapa mangsa Muhammad Faizal Ammar 50 tahun yang memberitahu arwah lebih banyak menyediri di dalam bilik di rumah sewanya di Keluang sejak sebulan sebelum kejadian. Sebelum ini, anak tunggal itu seorang yang ceria dan banyak bercakap dengan rakan-rakan serumahnya. Malah perkara ini diakui oleh rakan-rakan arwah yang memberitahu bahawa dalam masa sebulan ini arwah banyak berkurung dalam bilik. Dia mendirikan solat dan membaca Al-Quran. Antara permintaan terakhir arwah adalah tolong bayarkan sewa rumahnya pada bulan lalu. Itulah pesanan terakhir arwah seolah-olah mendapat firasat yang dia akan pergi untuk selama-lamanya. Daripada Allah kita datang, kepadanya lah kita akan dikembalikan. Semoga seluruh umat Islam dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang telah meninggalkan kita, semoga mereka ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.